tapi aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana engkau tahu? Bila aku ridha menerima takdir Allah, maka saat itu Allah ridha kepada aku. Apa itu ridha menerima takdir? Sururul qalbi ala madaratil qada. Hati senang, hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Banyak orang hanya pada level sabar. Kalau sabar itu hanya menahan tapi tak bahagia. Yang lebih daripada itu di atas sabar adalah ridha. Senang hati, lapang dada, tak sempit jiwa menerima takdir Allah. Dia tidak menengok ketetapannya, yang dia tengok siapa yang membagikannya kepada dia. Ini berat. Doakan supaya Ustaz Somad boleh ridha menerima ketetapan Allah. 6. Zaman saya muda-muda dulu selalu tinggalkan sembahyang. Bagaimana nak mengqadaknya Ustaz? Selepas satu sembahyang qada, lepas zuhur qada zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Lepas asar qada asar. Tapi untuk asar jangan qada di masjid, di rumah. Bila kita qada di masjid, nanti kawan berbisik, siapa ni? ISIS. Sesat ni. Dia tanya pula, sembahyang apa engkau? Mana ada sembahyang sunat? Siapa ajarkan engkau? Ustaz Somad. Aku dah cakap lama Ustaz, so sesat. Maghrib, usalli fardal maghribi 3 rakaatin qadaan. Bukan maknanya saya bagi makna qada ni kita ringan-ringankan saja sembahyang. Jam sikit tak sembahyang, mengantuk sikit tak sembahyang. Maknanya supaya kita jaga jangan sampai tinggal sembahyang. La kafarata laha illa dzalik. Sembahyang tak boleh ditebus dengan puasa. Sembahyang tak boleh hapus dengan umrah. Illa dzalik, mesti dengan sembahyang. Sepakat 4 mazhab ittifaq. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sembahyang mesti diqada. Tapi kata ustaz kami tak perlu qada. Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu qada, istighfar saja. Tapi dia keluar daripada 4 mazhab. Kita pakai 4 mazhab, wajib diqada. Tapi jangan sebab tazkirah di Bukit Jelutong ni, esok semua office kosong. Kemana semua? Semua mengqada. Qada tu lepas satu sembahyang, qada. Berapa tahun tak sembahyang? 10 tahun. 10 tahun qada. Lepas satu sembahyang. Bila saya mati, setahun mati, alhamdulillah, selesai insyaAllah. Begitu cara qada. Saya mengenali seseorang yang sangat kuat ibadahnya, bersedekah, hadir ke majlis ilmu, tapi kata-katanya selalu menyakiti orang sekelilingnya, pemarah dan tiada akhlak yang sepatutnya bagi seorang muslim. Boleh jelaskan Ustaz kaitannya dengan hablum minallah hablum minannas? Ada seorang pensyarah, sahabat saya, dia puasa Isnin Khamis tapi pemarah. Jadi kawan dia tanya ke saya, Ustaz Somad, ya, kenapa kawan kita tu puasa Isnin Khamis tapi dia pemarah? Kata saya, marah dia tu dah berkurang sebab dia dah puasa Isnin Khamis. Bila dia tak puasa Isnin Khamis, lebih daripada itu lagi. Ustaz Somad ni membela dia lah. Maknanya adalah mungkin dia dalam proses, tapi ada makna lain. Jangan berhenti di situ. Yang jadi masalah ini adalah bila kita rasa kita dah sampai di last station. Jangan. Saya tak pernah merasa saya dah sampai, belum. Kita selalu merasa kita dalam proses menuju kesempurnaan. Tak boleh. Belajar memang BA, Master, PhD, Profesor. Tapi dalam Islam belajar minal mahdi ilal lahdi. Saya tetap sampai hari ini, saya tetap membaca, saya tetap belajar. Banyak yang kita tahu, lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Macam berjalan tepi pantai. Bila kita jalan tepi pantai, pertama air itu menenggelamkan hingga ke lutut kita. Lepas tu dia tenggelam sampai ke pinggang kita. Lama-lama tenggelam sampai ke leher kita. Lama-lama kita tenggelam, tapi lautan masih banyak. Begitulah kita belajar Islam ini. Awal-awal kita sangka, belajar pertama di pondok kitab tafsir Jalalain, bawa ke mana-mana. Pergi ke masjid, sangka orang nak baca, rupa untuk bantal tidur.
Sampai ke Kaherah kita tengok kitab 1 meter panjang. Oh, rupanya ilmu yang selama ini tak ada apa-apa. Jadi bila kita tengok ada kawan rajin sembahyang, rajin majlis, masih marah, mungkin dia dalam proses. Tapi kita sampaikan, kamu jangan berhenti di situ. Bahwa terus orang yang baik, kata Nabi SAW, adalah akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya siapa ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Suatu nanti masa kita akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang yang